Getir sebuah pengakhiran. Ayah lebih berhati-hati. Kadangkala apa yang dilihat itu sekadar tipu daya. Malah, apabila kita terleka, musuh akan datang mendekati pada bila-bila masa. Kita perlu berwaspada, tegur ayah. Kami terus mencari guru yang seterusnya untuk mendapat tiket kembali ke alam realiti. Kami perlu meneliti dengan pantas masa yang ada tidak lama. Sesuatu perlu dilakukan untuk mencari guru tersebut. Wafa, tu ayah pernah suruh amalkan zikir apa? Tanya ayah. Surah Al-Ikhlas 100,000 kali, jawabku. Dah habis? Sambungnya. Baru separuh, tambahku. Inilah waktunya. Habiskan semuanya, pasakkan niat. Kita berehat sahaja di sini dahulu. Ayah mengarahkanku. InsyaAllah, jelasku. Aku duduk berehat sambil membaca surah Al-Ikhlas. Sambil itu, aku melihat diri ayah yang berada denganku. Sememangnya, ia cukup berbeza. Tubuhnya bercahaya. Aku tidak pula sebegitu. Allahu Akbar. Mungkin amalan ayah lebih ikhlas daripadaku. Aku tertunduk. Kenapa? Ayah menyedari perubahanku. Diri ayah tu bercahaya. Wafa tak pula. Mendatar suaraku. Ini semua kerja ibu kau. Sinis senyumannya. Maksudnya, aku keliru. Ibu dah jangka hal ini. Mesti dibacakan banyak surah hadiah kepada ayah. Paling tidak pun Al-Fatihah. Jadi diri ayah ni nampak bercahaya. Kalau ayah dah tak ada nanti, Wafa tolong sedekahkan banyak-banyak apa jua ayat Al-Quran ya. Jelasnya. Ayah ni. Ke situ pula. Muncung aku tak kala mendengar kata-kata ayah begitu. Aku teruskan membaca kalimah-kalimah Allah itu. Pantas aku mempersiap diri setelah selesai semuanya. Ayah juga telah bersedia untuk bertemu sesiapa sahaja di hadapannya. Tiba-tiba, hadir seekor serigala putih berhempiran dengan kami. Subhanallah, mana mungkin? Ayah berundur sedikit. Tidak sempat berbuat apa-apa, serigala itu menghilang dan telah berada di belakang kami. Namun, rupa serigala itu bertukar. Kini, ia adalah seorang lelaki berjubah hijau. Guru kedua? Soalku. Allahu Akbar. Syekh Azim. Pantas ayah bersuara. Tidak menyangka ayah mengenalinya dengan mudah. Syekh Azim melontarkan madah bicara itu buat sekian kali. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu tidur di tempat tidurnya pada setiap malam, baginda merapatkan dua tapak tangannya, lalu ditiupkan dan dibacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian, dengan kedua tapak tangannya, baginda mengusap tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah dan bahagian hadapan tubuh. Baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Cuba kamu angkat dua tangan, baca 3 kul sambil usap di muka. Hamba nak tengok, katanya kepadaku. Aku melakukannya tanpa sebarang soal. 3 surah dibaca sempurna lalu ditiup pada tapak tangan dan meraupnya ke muka. Sambil memejamkan mata, masih lagi aku meraup seluruh wajah dan kepala sehinggalah ke tubuh dan hujung kaki. Masya Allah. Saat aku membuka mata, aku lihat cahaya diri Syekh Azim itu lebih terang berbanding ayah. Jika dilihat terus, silau mata memandang dia. Kalian tidak boleh berlama-lama di sini. Laluan itu telah pun kubuka untuk ke alam realiti. Ujarnya. Subhanallah. Aku tersentak. Bukankah Syekh berada dengan saya tempoh hari? Soalku. Senyum sahaja dibalasnya. Syekh mendekati dan seakan memeluk kami. Dalam beberapa saat sahaja, kami sudah berada di hadapan sebuah laluan untuk kembali ke alam realiti. Hanya menunggu waktu bukaan sepenuhnya. Sudah sampai waktunya. Syekh Azim memberikan isyarat.
Gerbang itu seperti berbentuk segi empat. Apa yang dilihat sekadar seperti kertas tanpa warna. Sesiapa pun boleh tanpa sengaja memasuki tempat itu. Ayah, masuk dahulu, kataku. Wafa, cepat. Ayah memanggilku pantas. Sekarang, jerit Syekh Azim. Ya Allah, bantu kami. Doaku. Alam dunia. Kami telah kembali ke sungai tadi. Namun, aku dapat lihat jasadku masih tidak bernyawa. Ayah telah tersedar. Kelihatan ayah cemas kerana aku masih tidak sedarkan diri. Ya Allah, aku belum dapat kembali ke jasad, kataku sendirian. Aku lihat orang ramai mula bingar-bingar mencari apa yang berkocak kuat di tepi sungai itu. Namun, tidak ada apa yang kelihatan. Saat ini aku menyaksikan sendiri Rizal dan Tok Ayah sedang bertarung. Kedengaran Rizal memperkuatkan mantranya. Jalur halus berpusar sudah mula kelihatan menuruni kawasan permukaan sungai. Pusaran halus air dari dasar sungai juga telah membentuk jalur yang berpintal naik ke udara. Tidak disangka, Rizal mula mengapungkan diri untuk bersatu dengan titik pertemuan tiga petala itu. Kau memang hilang akal, bentak Tok Ayah. Inilah waktunya, jerit Rizal. Ketika ini buaya yang berada di sekitar semuanya lesak. Namun, Tok Ayah mampu berdiri di atas air tanpa ada sebarang buaya di bawahnya. Rizal mula mengeluarkan cahaya jingga dari tapak tangannya untuk disatukan dengan pertemuan awan hitam, air, tanah serta jasadnya. Jika gabungan ini dapat dihasilkan, segala pintu makhluk gaib akan terbuka dengan serta-merta. Rizal akan menjadi raja, manusia akan dijadikan hamba. Tok Ayah tidak menanti lama. Menyedari aku dan ayah telah kembali, dia memahami pengorbanan ayah ketika ini. Namun dia terlupa, aku masih belum kembali ke jasad. Pantas Tok Ayah menghentam Rizal dengan menggunakan gelombang air yang sekadar dilakukannya dari jauh. Tangannya didepakan, lalu diangkat mewujudkan ombak seperti tsunami ke arah Rizal. Hanya tinggal beberapa orang sahaja yang menyaksikan kejadian ini. Aku tidak lepaskan peluang. Pantas aku mendekati Rizal dari bahagian belakang. Aku menembusi tubuhnya untuk mengunci dirinya. Bodoh! Kemarahan Rizal tidak mampu ditambung lagi. Tok Ayah terus bertindak mematikan langkah jasad Rizal. Kini jasad Rizal seperti sedang bersatu dengan tiga petala tanpa kawalan sepenuhnya. Wafa, pantas! Arah Tok Ayah. Tok Ayah di hadapan Rizal, aku di belakang. Kami membuat lingkaran separa bulat untuk bersatu tenaga menghantar Rizal ke penjara dua dunia yang tidak diketahuinya. Tok Ayah terkumat kamit dengan bacaannya. Aku disuruh membaca surah Al-Ikhlas sebanyak mungkin demi menguatkan kerohanian sendiri. Aku rasakan suasana semakin panas. Kehangatan tenaga ini membuatkanku seperti terbakar. Rizal berjaya meloloskan diri. Sedaya upaya dia melakukan semula mantranya untuk membuka kembali gerbang itu. Tangannya ditari sekali lagi mencipta cahaya jingga tersebut. Sekarang, Tok Ayah mengarahkanku. Rizal seakan tidak mengerti. Bismillahi Allahu Akbar. Jeritku dengan merapatkan depaan tanganku ke hadapan. Tok Ayah juga berbuat begitu. Dan saat Rizal menyedari dirinya sedang diserang, dia cuba untuk membalas kembali dengan cahaya jingganya itu. Namun, dia sudah terlambat. Tenaga yang kami kumpulkan bersama itu terus diarah tepat kepada tubuh Rizal. Semakin lama Rizal bertahan, semakin kuat lagi Tok Ayah membalasnya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tok Ayah pula bersungguh-sungguh menyerangnya. Boom. Satu letupan kuat berlaku di hadapan mataku sendiri. Tok Ayah jatuh ke sungai. Aku terlempar jauh ke tebing. Ayah pingsan. Tubuh Rizal terbakar di antara pusaran itu. Secara perlahan-lahan pusaran itu kembali kepada sedia kala.
Rizal yang tidak sedarkan diri disedut bersama gulungan awan ke atas dan seterusnya ditutupi awan gelap. Lenyap. Saat aku seakan mahu hilang nyawa, terus sahaja aku niatkan diri untuk kembali ke jasad. Namun aku hanya mampu berada di sisi jasadku sebelum tersedar. Ketika aku tiba, ibu menangis melihat keadaanku yang begitu teruk. Ya Allah, teruknya kau, Wafa. Ibu meneliti keadaan diriku. Ibu menangis di pangku kepalaku. Pelbagai zikir dan surah dibaca ibu dan kemudian ditiup ke ubun-ubun. Namun aku masih kaku. Adakah aku koma? Soalku sendirian. Kelihatan ibu menghembuskan bacaan suci Al-Quran ke tubuhku. Aku yang begitu berharap untuk kembali ke jasad masih tidak mampu untuk berbuat demikian. Namun, semakin lama aku dengari bacaan lunak ibu, aku seperti ingin tertidur. Gelap. Alhamdulillah, selesai bab yang tadi. Dan kita ada satu bab lagi, pertemuan. Sebuah jawapan. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin tahu apakah kesudahan, Waris Ifrit dapatkan daripada tim Galeri Ilmu, Buku Puris ataupun saya sendiri, insyaAllah. Tuan Hamid? Setuju, setuju. Jadi memang kita orang dah payung dah. Boleh kata 90% lah buku ni. Memang harga pun RM10 je kan. Jadi tak adil lah. Untuk orang yang dah beli, dah baca. Untuk tuan-puan yang tak dapatkan lagi, boleh dapatkan segera. Jadi terima kasih untuk berapa minggu tuan kita dah live ni. Saya pun tak kira lah. Betul, tak kira juga. Jadi Alhamdulillah. satu pengalaman yang bagi saya eksperimen lah. Kita buat bacaan buku ni. Dan terima kasih pada semua yang menonton. InsyaAllah kita akan letak di IGTV. Okay Tuan Haji. InsyaAllah kita jumpa lagi. Baik. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.